mengenai warisan tarian Zapin. Oleh itu, jom kita saksikan sejarah mengenai tarian Zapin. Tarian Zapin merupakan sejenis tarian rakyat tradisional dilakukan masyarakat Melayu Kepulauan Nusantara di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Mengikut sejarah tarian Zapin, ia dipercayai telah diperkenalkan di Malaysia pada abad ke-14 oleh Mubalik Muslim dari Timur Tengah di sekitar Yaman yang ketika itu dikenali sebagai Hadramaut untuk penyebaran agama. Sehingga kini, di negeri Johor, tarian Zapin masih diberikan perhatian yang serius sehinggakan terwujudnya sebuah jabatan kesenian bagi memelihara tarian tradisi ini. Yayasan Warisan Johor merupakan pertubuhan yang telah memelihara dan memartabatkan budaya dan tarian Zapin. Jadinya, di Johor telah terdapat 19 jenis tarian Zapin yang telah diiktiraf oleh Yayasan Warisan Johor dan sebanyak 15 jenis tarian Zapin yang telah diajarkan kepada orang ramai. Tarian Zapin yang sering ditarikan adalah Zapin Pekajang, Zapin Tenglu, Zapin Kores, Zapin Tanjung Labur, Zapin Melayu Johor dan Zapin Padang Sari, dan ia juga selalu ditarikan sama ada pada persembahan perkahwinan mahupun di sekolah. Untuk pengetahuan semua, sebelum tahun 1960, Zapin ini hanya ditarikan oleh kaum lelaki je. Namun sekarang, penari wanita juga aktif melibatkan diri dalam tarian Zapin ni. Selalunya, penari lelaki akan mengenakan busana baju Melayu cekak musang, kain samping, bersongkok dan memakai capal. Manakala penari wanita pula memakai baju kurung teluk belanga dan samping dagang luar atau samping songket, bersanggul atau bertudung dipadankan dengan aksesori rantai emas. Seterusnya, tarian Zapin biasanya diiringi dengan beberapa instrumen muzik tradisional seperti gambus, marwas dan biola. Nyanyian dan tarian ini begitu murni dan dipenuhi dengan gurindam lama bersama pujian-pujian kepada Rasul dan Tuhan serta pesanan dan nasihat orang tua. Selain itu, tarian Zapin sangat beragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerakannya sama. Gerakan tari Zapin mengikut alunan muzik dan kiraan 1, 2, 3 dan 4. Pada hitungan keempat, kaki dilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat. Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau ke belakang. Waktu melakukan gerakan, badan penari biasanya dalam keadaan tegak dan agak mendada. Menariknya tarian Zapin tradisional ini kerana ianya bersifat edukatif sambil berhibur. Digunakan juga sebagai media dakwah Islamiah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan seperti Zapin Budi. Satu hal yang menarik juga mengenai tarian Zapin ini adalah mewujudkan rasa persaudaraan penari dan pemuzik yang dapat dipersembahkan oleh mereka. Sekaligus menghilangkan rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai. Simboliknya gerak tari Zapin ini mencerminkan kepentingan usaha bersama melalui interaksi di antara penari-penari. Zapin juga wujud di negara lain seperti Indonesia, Singapura dan Brunei. Sebagai contoh, di Kepulauan Riau, Indonesia, Zapin juga popular ditarikan di Pulau Penyengat dan dikenali sebagai Zapin Penyengat. Zapin Penyengat telah dibawa sendiri oleh Encik Ripin ke Pulau Penyengat pada tahun 1911. Beliau berasal dari Sambas, Kalimantan. Encik Muhammad Ripin berhijrah dan menetap di Pulau Penyengat. Encik Ripin telah mengajar tarian Zapin khas untuk Raja Mahmud di Pulau Penyengat. Dahulu, Zapin Penyengat ini dijadikan tarian untuk menghiburkan tetamu istana. Kemudian, ia dijadikan sebagai adat dan tradisi. Walau bagaimanapun, tidak mudah untuk memelihara tarian Zapin yang sudah lama wujud. Sudah pasti terdapat cabaran untuk memelihara tarian warisan ini. Menurut Encik Sani, cabaran yang pertama adalah minat. Jika seseorang itu tidak mempunyai minat tentang Zapin, jadi sukar untuk menguasai tarian ini. Cabaran yang kedua adalah ibu bapa. Sesetengah ibu bapa suka akan anak mereka menceburi bidang tari Zapin. Tetapi, sesetengah ibu bapa pula merasakan tarian Zapin ini tidak penting buat anak mereka. Yang ketiga, alat teknologi. Pada zaman sekarang, ramai yang lebih meluangkan masa dengan telefon pintar daripada melakukan aktiviti fizikal.
Ya, saya pernah dengar tentang tarian Zapin ni. Tarian Zapin ni yang saya tahu dia berasal daripada Johor. Aku pernah dengar dan tahu. Tahu. Saya pernah dengar tarian Zapin itu. Tidak tahu. Pernah dengar tapi tak tahulah Zapin tu macam mana. Tak tahu sebab pernah dengar tapi tak tahulah Zapin tu macam mana. Tahu. Ya, saya pernah dengar tarian Zapin. Seperti mana di Johor, Encik Sani yang merupakan seorang guru dan jurulatih tari Yayasan Warisan Johor telah melakukan pelbagai usaha untuk menarik minat generasi muda mengenai tarian Zapin dengan menubuhkan kelab seni budaya di sekolah. Saya buat bengkel asas tari Zapin Johor peringkat daerah Keluang. Bekerjasama dengan PPD daerah Keluang. Maknanya kita panggil cikgu-cikgu dengan kita panggil pelajar-pelajar sekolah rendah dengan sekolah menengah untuk belajar. Selain itu juga saya buat video tutorial dekat YouTube. Sekarang ke pandemik kan. Kena pandemik ni itu je lah salah satu orang kata usaha saya lah, sebab saya tak boleh nak ke sekolah-sekolah lain untuk mengajar. Sehubungan dengan itu, Encik Raja juga berkongsi mengenai usaha yang dilakukan di Pulau Penyengat untuk menarik minat golongan muda terhadap tarian Zapin. Di Pulau Penyengat ada Festival Zapin Pulau Penyengat untuk kalangan anak-anak muda. Jadi telah dibuat itu upaya pelestarian juga daripada Zapin. Ini dalam rangka memperingati 100 tahun Zapin Pulau Penyengat. Jadi dibuat. Jadi kaum-kaum muda sekarang sudah banyak, anak-anak muda dari mulai beberapa sekolah pun dah diajarkan Zapin Pulau Penyengat ini. Memandangkan tarian Zapin ini merupakan antara tarian tradisional Melayu yang popular, adakah ia berpotensi untuk dijadikan sebagai produk pelancongan negara untuk dipromosikan ke luar negara? Oleh itu, jom kita dengarkan pendapat daripada Encik Sani. Jawapan saya lah memang memang ya. Zapin ni orang negara lain pun dah tahu, dah kenal. Tapi yang uniknya Zapin kat Malaysia ni, kat kita ni, yang Zapin Johor ni unik sebab dia ada pelbagai jenis Zapin. Kalau Yayasan Warisan Johor memang nama pun dia persembahkan Zapin Johor. Jadi busana dia tu memang daripada kepala ke kaki tu memang daripada memang full daripada busana Johor. Kat situ dah orang kata nilai dia dah tinggi. Seperti mana yang kita ketahui, Malaysia mempunyai produk pelancongan kepelbagaian persembahan kebudayaan dan kesenian mengikut negeri seperti tarian Zapin ini di Johor. Keunikan di dalam seni tari itu sendiri yang mencerminkan nilai budaya yang tinggi. Jadi jelaslah bahawa tarian Zapin sebagai produk pelancongan negara mampu menempah nama Malaysia di mata dunia. Menarik ke info dan sejarah mengenai warisan tarian Zapin ini? Tarian Zapin telah menghadapi pelbagai cabaran, malah terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan bagi mentabakkan tarian tradisional ini. Dalam hal itu juga, tarian Zapin ini juga telah berpotensi untuk menjadi produk utama pelancongan negara kerana kewujudannya sudah dikenali. Memandangkan kita berada dalam norma baharu kerana pandemik ini, itu bukanlah penghalang untuk kita mencari ilmu tentang tarian warisan ini. Oleh itu, untuk mempelajari teknik-teknik tarian Zapin dengan lebih mendalam, bolehlah menonton di YouTube channel Cikgu Sani. Di situ, Cikgu Sani akan mengajar cara menari Zapin dengan teknik yang betul dan mudah untuk diikuti. Dan berakhirlah sudah perkongsian kami mengenai tarian Zapin ini. Diharapkan dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat dan rujukan untuk semua. Walaupun kita berada di zaman yang moden, diharapkan tarian Zapin ini tidak akan ditelan zaman. Sebagai anak muda, kita mestilah memainkan peranan penting dalam mempertahankan dan menyambung legasi kebudayaan tanah air yang tercinta. Terima kasih kerana menonton. Bye!